Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Jadi tuan-tuan semua sihat kot noh? Alhamdulillah. Jadi malam ni kita baca kitab kita berkenaan dengan solat berjemaah. Jadi kita tengok kitab kita, kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkam Imam wal Ma'mum. Kita berhenti di masalah yang keberapa tuan-tuan? Ya. Kalau Jawi muka surat 18, masalah yang ke-17. Masalah yang ke-17. Baik. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Baik, kata pengarang. Masalah yang ke-17. Tidak sah makmum bertakbiratul ihram serentak dengan imam. Makna dia kalau angkat takbir sekali dengan imam batal sembahyang. Nah, tak boleh serentak. Apabila serentak makmum dengan imam pada takbiratul ihram, maka tidak sah sembahyangnya mengikut kaul yang sahih. Dan jika terdahulunya dengan takbir imam tidak sah sembahyangnya dengan tiada khilaf. Tidak ada khilaf. Kalau dia takbir dulu sebelum imam, batal sembahyang dia. Boleh dah, batal sembahyang dia. Tapi kalau takbir sama dengan imam pun batal sembahyang dia. Tak boleh sama, makna dia kita nak takbiratul ihram ni maksud dia yang mula-mula tuan-tuan . Takbir ni kan saya sebut kat tuan-tuan dia ada dua. Satu takbir intiqalat, satu lagi takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni yang mula-mula kita nak sembahyang tu. Nama dia ihram. Apa makna ihram? Takbiratul ihram. Ihram ni maksud dia perbuatan yang mengharamkan benda yang halal sebelum dia. Macam tuan-tuan ihram haji lah. Ihram haji, ihram umrah kan tak boleh pakai. Bila tuan-tuan berihram, tak boleh apa? Banyak benda tak boleh buat kan. Tak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut, betul tak? Jadi itu nama dia ihram. Asalnya boleh, betul tak? Tapi bila tuan-tuan dah ihram haji, tuan-tuan dah ihram umrah, tak boleh buat benda tu. Itu nama ihram tu. Takbiratul ihram, nama dia takbiratul ihram sebab bila tuan-tuan angkat takbir, haram makan. Tak boleh makan. Sampai lepas angkat takbir Allahu Akbar, dia makan nasi, berdosa. Batal sembahyang dia. Bila kita angkat takbir Allahu Akbar sembahyang, ada orang minum. Kalau dia minum sengaja, batal sembahyangnya dan berdosa. Walaupun sembahyang itu sembahyang sunat. Boleh dah? Sembahyang sunat. Sembahyang duha sunat. Sembahyang apa? Tarawih sunat. Tapi tak boleh sembahyang tarawih sambil makan. Tak boleh. Betul tak? Siapa sembahyang tarawih sambil makan kacang apa, berdosa. Berdosa tuan-tuan. Sebab dia dah angkat takbir. Takbir yang mengharamkan perkara yang sebelumnya halal. Boleh dah? Itu kita panggil takbiratul ihram. Takbir intiqalat, takbir pemindahan. Jadi kita daripada berdiri nak rokok kan, kita sebut Allahu Akbar, betul tak? Daripada i'tidal nak sujud, Allahu Akbar. Kita bergerak tu kan, kita sebut Allahu Akbar. Kita panggil takbir intiqalat. Baik. Kemudian tuan-tuan, jadi takbir mula-mula tu, takbiratul ihram tak boleh sama dengan imam ataupun awal pada imam. Batal sembahyang. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza kabbara fakabbiru."
apabila imam bertakbir maka hendaklah kamu turut bertakbir. Maksudnya apabila imam dah takbir. Takbiratul ihram ni bukan kira yang ni angkat tangan ni. Yang ni sunat. Dia kira Allahu Akbar. Dia kira tu. Boleh lah. Maknanya kita kena dengar imam Allahu Akbar, habis hebar tu baru kita pun Allahu Akbar. Bukan kira ni Yang ni sunat angkat. Baik. Ada setengah imam saya tengok, ada setengah orang dia sembahyang Allahu Akbar. Allah dia letak betul tak? Panjang sangat Allahu Akbar. Bukan kira ni sunat. Dia kira dia mana? Kira tentang Allahu Akbar tu. Nah, habis je Allahu Akbar imam barulah kita Allah. Jangan imam belum lagi habis Allahu Akbar, tak habis lagi kita pun Allah juga angkat. Batal sembahyang. Boleh nah? Jangan serentak dengan imam. Pastikan setelah imam habis bertakbiratul ihram. Sebab Nabi sebut je lah apabila imam takbir baru kita bertakbir. Baik, seterusnya tapi jangan lambat sangat. Dah habis imam takbir, kita pun takbir lah. Kita nak dapat takbir yang pertama. Jangan siapa yang was-was dia doa Allah Allah Allah, maka dia tak dapatlah takbir yang pertama. Takbir yang pertama tu afdal. Siapa yang sembahyang berjemaah selama 40 hari, sembahyang berjemaah subuh selama 40 hari dan dia mendapat takbir yang pertama. Takbir yang pertama ni maksud imam lebih Allahu Akbar, dia pun takbir. Itu takbir yang pertama. Siapa yang duk terganggu ataupun lambat mai, dia tak dapat takbir yang pertama. Takbir yang pertama ni orang yang lepas imam takbir dia pun takbir. Orang yang berada belakang imam waktu imam angkat takbir tu. Itu takbir pertama. Baik. Siapa yang dapat takbir pertama dengan imam selama 40 hari pada solat subuh, maka diberi 2 kelepasan daripada munafik dan api neraka. 40 hari 40 hari sembahyang subuh straight tiap-tiap hari. Straight tiap-tiap hari tak terputus. 40 hari straight, kalau lebih lagi baguslah. 40 hari straight dapat takbir yang pertama pada solat subuh terlepas daripada api neraka. Baik tuan-tuan, kemudian yang ke-18, makruh makmum rukuk atau sujud atau lainnya serentak dengan imam. Makruh. Tak batal sembahyang tapi hilang pahala jemaah. Dia imam rukuk, dia rukuk sekali serentak. Imam iktidal, dia iktidal sekali. Hukum dia makruh. Apa jadinya bila makruh? Hilang pahala jemaah. Siapa yang buat kerja lagu tu lebih baik sembahyang seorang lah. Gitulah tuan kita sebut. Sebab dia tak boleh ikut undang-undang sembahyang berjemaah. Dia tak dapat pahala jemaah. Sebab Nabi sebut wa idza raka'u farka'u. Apabila imam rukuk baru kita rukuk. Jangan kita rukuk sama dengan imam ataupun awal pada imam. Kalau serentak makruh. Makruh ni hilang pahala, tapi tak berdosa Kalau kita dulu daripada imam, berdosa. Imam tak rukuk lagi, rukuk dulu. Imam tak sujud, dia sujud dulu. Yang tu haram. Haram dan diancam akan diubah menjadi kaldai. Kan kita dah bincang awal kan. Kita teringat hadis yang Nabi sebut. Solat dia sah. Solat sah. Siapa yang dulu pada imam satu rukun, solat dia sah. Contoh imam tak rukuk, dia rukuk dulu, sembahyang dia sah, tapi dia berdosa. Berdosa tuan-tuan. Dan dia mendapat laknat daripada Allah dan dia ancam untuk diubah wajah. Bahaya tuan-tuan. Walaupun ada setengah orang yang dia lagu tu, ada tu. Walaupun tak ramai, tapi ada orang lagu tu. Imam belum lagi, dia imam tengah rukuk, belum iktidal, dia iktidal dulu. Solat dia sah tapi dia berdosa. Bahaya tuan-tuan. Lebih baik dia sembahyang seorang di rumah, itu lebih baik bagi dia. Dia tak dapat pahala jemaah, dia dapat dosa lagi tuan-tuan. Tapi kalau dia bergerak 2 rukun baru batal. Contohnya imam tengah berdiri baca surah, dia rukuk, tak batal lagi solat ni. Lepas tu imam tak rukuk lagi, dia iktidal, batal. 2 kali dia tinggal imam, batal. Boleh lah, 2 kali dia tinggal imam, batal sembahyang dia. Tapi kalau dia awal satu rukun tak batal, tapi berdosa dan dapat ancaman dalam hadis Nabi. Boleh lah. Kemudian apabila makmum serentak mengerjakan rukuk atau sujud atau lainnya daripada kedua-duanya dari rukun-rukun fi'li dengan imam, tidaklah batal sembahyangnya. Nampak itu? Hanya makruh jua perbuatan itu kerana sabda Nabi SAW, idza raka'a farka'u. Jelas. Apabila imam rukuk, baru kita rukuk. Makna dia kalau kita duduk belakang imam, kita nampak imam dah rukuk.
Betul tak? Depan mata kita, kita nampak imam rukuk, baru kita bergerak. Kalau imam tu dah i'tidal, baru kita bergerak. Kalau imam tu sujud, dah sujud, kita duduk belakang imam, kita nampak imam tu dah sujud, kepala dia dah sampai di itu, baru kita bergerak. Kalau tak nampak, kita berdasarkan takbir imam. Kita dengar imam Allahu Akbar, habis bar tu baru kita bergerak. Boleh lah. Sami Allahu liman hamidah, habis dah baru kita bergerak. Kalau kita tak nampak imam, boleh lah. Baik. Artinya apabila imam rukuk, maka hendaklah kamu rukuk. Dan apabila serentak makmum dengan imam pada perbuatan sembahyang, tidak hasil baginya fadilat berjemaah. Buat habis. Tidak hasil fadilat berjemaah ni tak dapat apa. Macam sembahyang seorang lah. Jadinya macam sembahyang seorang. Seperti mana kata Imam Rafi'i dan Ibnu Rif'ah, kerana ia menyalahi imam, dia tak dapat pahala jemaah. Sembahyang berjemaah tapi tak dapat pahala jemaah macam sembahyang seorang. Bila dia bergerak serentak dengan imam. Dan kias atas yang tersebut, jika sama makmum dengan imam masa qiyam, tidaklah hasil fadilat berjemaah. Kerana melakukan perkara yang makruh yang menyebabkan menyalahi imam. Baik, sepatutnya makmum hendaklah berdiri di belakang imam, dan sekurang-kurangnya tumit makmum terbelakang sedikit daripada tumit imam. Sama berdiri tuan-tuan dengan imam. Diri dengan imam tak boleh sama dengan imam. Siapa yang berdiri depan sama dengan imam tak dapat pahala jemaah. Berdiri sama dengan imam tak boleh. Kalau dia belakang sikit pada imam, baru dapat pahala jemaah. Baik. Sama juga kalau kita sembahyang di masjid yang macam ni tuan-tuan dinding Kadang-kadang ada tengah masjid, imam tu duduk kat saf nombor 2. Betul tak? Dia ke belakang sikit. Orang tak ramai, jadi imam tak duduk sini. Macam tuan-tuan, imam duduk sini kan. Ada tengah masjid, imam duduk saf nombor 2. Pasal jemaah tak ramai, masjid besar. Jangan kita sembahyang tepi tu, kita duduk depan. Kan tepi belah dinding ni kan. Ni sah je ikut, kita ke depan, batal. Tak boleh duduk depan daripada imam. Yang tepi ni pun dia kena duduk belakang imam. Boleh tak? Begitu. Kemudian hukum makmum salam serentak dengan imam. Ni bagi salam pula. Tadi yang kat takbir, salam hukum lain. Maksudnya imam bagi salam apa? Tahiyat akhir tu, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bagi salam serentak dengan imam. Baik. Jika makmum beri salam serentak dengan imam, maka masalah ini ada dua pendapat. Di dalam beberapa buah kitab ulama Khurasan, dan wajah yang terlebih asah, yang terlebih benarlah. Jadi kepada keduanya tidak batal sembahyang, tak batal. Bersalahan jika serentak pada takbiratul ihram, maka sembahyang tidak sah mengikut kaul yang sebenar. Dan jika sekiranya kita berkata tidak batal tapi luput fadilat jemaah kerana menyalahi imam. Jadi bagi angkat takbir berserta dengan imam serentak, batal sembahyang. Batal sembahyang serentak dengan imam. Kalau salam serentak dengan imam, pendapat yang paling kuat tak batal sembahyang, tapi hilang fadilat berjemaah. Macam sembahyang seorang. Penat dah ikut imam, bagi salam sekali dengan imam, macam sembahyang seorang. Tak dapat fadilat 27. Betul tak? Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Kita selalu dengar kan, sembahyang berjemaah itu 27 kali lebih baik daripada sembahyang bersendirian. Siapa yang bagi salam serentak dengan imam, dia tak dapat, dia sembahyang seorang. Nah, walaupun berjemaah dari segi hukum dia, tapi dari segi pahala tak ada. Boleh tak? Macam sembahyang sendiri. Makna dia, kita kalau buat satu benda, kita buat elok-elok lah tuan-tuan. Walaupun benda tu sunat, bila kita buat, kita kena ikut peraturan dia. Macam kita ni nak korban tuan-tuan. Bila kita masuk korban, ingat kita tak boleh urus daging korban macam urus daging lain. Boleh nak? Benda yang cukup penting, yang selalu orang silap. Kalau saya kaya, saya sembelih seekor lembu korban, dan saya wajib bagi 1/3 pada fakir miskin. 1/3 hibah. Hibah tak wajib. Boleh tahu, hibah tak wajib. Yang wajib fakir miskin di tempat tu. Jadi mana-mana orang yang masuk korban di masjid tuan-tuan ni, jangan bagi dia balik semua. Pastikan kita ambil 1/3 daripada bahagiannya untuk fakir miskin kawasan ni.
Ada orang banyak silap tuan-tuan. Dia masuk korban dekat satu masjid. Masjid pula tak ambil awal-awal 1/3 untuk fakir miskin. Bagi apa? Buat 7 tumpuk. Dia ambil semua bawa balik. Bawa balik. Mana fakir miskinnya? Fakir miskin tu wajib. Itu orang tersilap. Sembelih korban bukan macam sembelih seronok-seronok. Bukan tuan-tuan. Ada orang ni sembelih korban semua buat BBQ. Ni korban ke BBQ? Betul tuan-tuan. Banyak orang buat macam tu. Ramai-ramai buat BBQ. Itu bukan korban. Buat tuan-tuan silap. Ada satu kes di Bagan Serai tu. Dia buat korban banyak-banyak. Dia bagi fakir miskin. Tapi kat kampung dia, jiran dia fakir miskin, tak dapat. Dia tak bagi. Dia bagi fakir miskin luar tempat dia. Mana boleh macam tu? Korban ni nak seronokkan orang di tempat tu. Fakir miskin bagi dia seronok. Daging kan mahal. Nabi tuan-tuan bila korban, contoh saya sembelih seekor lembu, maka saya bagi fakir miskin, katakanlah 1/3 wajib bagi. 1/3 ni anggaran senang lah. Dia sebenarnya kurang daripada itu pun boleh, tapi kita buat 1/3 lah senang. 1/3 bagi pada fakir miskin. Katakanlah saya dapat 30 kilo lah. 10 kilo saya bagi fakir miskin. 20 saya punya. Saya punya. Tapi saya punya bukan mutlak. Ada gitu. Kena faham tu. Bukan mutlak saya punya. Daging korban mutlak milik dia adalah fakir miskin. Bila kita sembelih korban kerana Allah, dia tak macam sembelih benda lain. Dia hukum daging tu. Kita milik daging tu, kita milik, bukan milik mutlak walaupun kita tuan korban. Pasal apa? Kita dah berkorban untuk Allah. Tuan-tuan tahu kita dah berkorban, maksud korban tu mendekatkan diri pada Allah. Kita sembelih lembu ni yang kita habis 5,000 ni nak dekatkan diri pada Allah. Jadi kita kena jujur, aku dah berkorban. Jujur dengan korban. Ini bukan sembelih lain. Macam orang yang berkorban jiwa dan raga kan. Dengan jiwa dan raga dia berkorban. Kita berkorban. Nabi Ibrahim nak sembelih anak dia kan. Kita tahu Ismail kan. Mana dapat sekupang habuk pun. Betul tak? Tak dapat apa pun. Sembelih anak, malah mati lagi anak dia. Kalau jadilah. Dan Nabi Ibrahim memang sembelih pun, cuma tak makan. 3 kali Nabi Ibrahim sembelih tak makan. Kayu yang apa? Pisau yang tajam tu tak lut. Betapa jujurnya Nabi Ibrahim. Sampai last sekali Nabi Ibrahim telengkupkan muka Nabi Ismail ke tanah. Mungkin disebabkan kesian tengok anak dia. Sembelih tak makan juga. Mana dia kalau ikut adatnya dah mati dah Nabi Ismail tu. Sebab Nabi Ismail dah sembelih, cuma tak makan. Pisau tu tak makan, tak lut. Baru Allah Ta'ala berikan apa? Kibash. Makna Nabi Ibrahim mendekatkan diri pada Allah dengan berkorban anak dia. Dan tidak ada apa-apa imbalan. Tidak ada apa-apa kita dapat apa? Ganti. Tak ada tuan-tuan. Itulah makna korban. Saya berkorban jiwa dan raga. Itu korban. Korban maksud dia mendekatkan diri pada Allah dengan kita menyembelih. Dan Allah Ta'ala sebut korban ni apa? Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Itu kena ingat. Makan sedikit daripada daging korban, yang lebih bagi kepada orang yang susah dan miskin. Itu daging korban. Sebab tu Nabi SAW pernah korban 100 ekor unta. 100 ekor unta. Tuan-tuan, seekor unta dengan seekor lembu mana mahal lagi? Unta mahal tuan-tuan. Nabi SAW sembelih 100 ekor unta. Nabi ambil banyak mana kat dia? Kalau kita 100 ekor unta, paling koman 20 ekor kita punya. Tak, Nabi tak macam tu. Nabi 100 ekor unta, Nabi serlum tangan dalam apa? Dalam daging tu, angkat. Yang ada di tangan Nabi lah, itu yang Nabi ambil berkat untuk Nabi makan. Ada pendapat kata Nabi ambil yang dalam saja, organ dalam. Organ dalam. Kalau kita nak ambil organ dalam, batang pinang lah. Betul tak? Harimau menangis kan. Jadi tuan serlum yang ada di tangan Nabi, Nabi dengan keluarga dia. Habis tu yang berpuluh-puluh kilo, ratus kilo, semua fakir miskin. Habis tu yang buat kerja bagi duit. Inilah korban yang sebenar-benarnya. Tapi nanti kita sebut macam mana di Malaysia ambil daging. Dia ada fatwa, dia tuan-tuan yang kata boleh tu. Tapi saya nak cerita, inilah hukum asal korban. Kita korban, kita tak ambil apa-apa imbalan pada kita. Tak ambil apa-apa balasan. Ini memang untuk Allah, dan Allah Ta'ala kata beri pada fakir miskin semua. Jadi kalau saya sembelih seekor lembu, katakanlah saya bagi paling sikit lah, saya ambil 1/3 lah. 1/3 saya bagi fakir miskin. Saya dapat 30 kilo, 1/3 saya bagi kat fakir miskin. Saya ada 20 kilo. Kena ingat lah, 10 kilo yang fakir miskin dapat tu,
itu memang hak dia mutlak. Dan fakir miskin boleh jual balik daging tu. Tuan tahu fakir miskin boleh jual balik daging tu. Dia boleh buat nasi lemak daging korban, dia jual depan rumah dia, boleh. Ataupun dia tak masak pun, dia jual tu, dia buat kedai daging depan rumah dia. Boleh juga. Pasal memang daging korban mutlak milik fakir miskin. Quran sebut wa atimul ba'isal faqir. Habis tu saya tuan yang sembelih, saya tak boleh jual. Ini ijma' ulama. Saya tak boleh jual. Tuan tahu, pasal saya dah berkorban untuk Allah, tiba-tiba jual. Ni menipu. Betul tak? Hang kata hang korban untuk Allah, Allah Ta'ala kata beri pada fakir miskin, tiba-tiba hang jual. Korban tan celah mana? Yang boleh makan tak apa, makan saja. Sebab Quran sebut fakulu minha, tuan korban boleh makan. Jual boleh tak? Jual tak boleh. Maksud dia daging korban bukan hakikatnya, bukan kita punya. Ya, kita ambil sekadar makan untuk berkat saja. Ni benda kita kena betul balik. Nah, kalau rasa tak larat, tak membuat lah Ustaz, tak payah buat. Itu jawapan saya. Hanya pada kita buat nak semayang duha tapi nak sambil minum, baik tak payah semayang. Sebab pahala korban ni besar tuan-tuan. Pahala korban sangat besar. Binatang itulah yang kita akan tunggang nanti di padang mahsyar. Ni pahala dia cukup besar. Bukan sembelih biasa-biasa tuan-tuan. Siapa rasa tak boleh buat sembelih sedekah sudah, hang tak dapat fadilat korban. Sebab pada waktu 10 Zulhijjah tu kan, sampai 13, ibadah yang paling afdal adalah korban. Melebihi semua ibadah, baca Quran ke, berzikir ke, berselawat ke, orang yang sembelih korban itulah ibadah yang paling afdal pada 10, 11, 12, 13. Tidak ada ibadah sunat yang lebih afdal daripada sembelih korban. Besar pahala dia. Bila besar pahala, kena ikutlah law dia tuan, undang-undang dia, peraturan dia, kehendak syariat dia. Jadi saya walaupun ada 20 kilo, saya tak boleh jual. Saya boleh makan je. Kalau saya tak lalat makan, saya boleh bagi ke orang. Hibah ni tak wajib. Hibah ni tuan-tuan boleh bagi pada orang yang tak susah. Susah ni tak ada orang fikir enggak. Susah ni lagu mana Ustaz? Susah ni orang yang pertama, dia kalau tak kerja dia tak nak makan. Dia orang susah. Miskin dia tu. Contoh jual burger, tak jual burger, dia pun tak nak makan. Dia termasuk dalam kategori miskin. Ataupun janda. Betul tak? Janda yang mana tidak ada orang yang bagi nafkah pada dia kan. Dia termasuk juga orang susah. Baru ni katanya masuk TV kat Tebuk Pancok kan, bela apa, anak OKU ada masuk TV katanya bersama kan. Itu tuan-tuan boleh bagi. Boleh bagi. Tuan-tuan boleh cari juga orang yang mana kerja kedai makan. Kalau dia tak kerja, dia pun tak ada duit nak makan. Ini juga orang miskin. Ataupun orang gaji 2,000, 3,000, anak ada 15, mana nak cukup? Pendapatan itu tak dapat menampung hidup dia, tak cukup. Dia termasuk juga miskin. Boleh nah? Sebenarnya tuan-tuan duduk di sini, tuan-tuan perasan betul tak yang mana miskin? Ya. Ahli dia yang buat miskin ni, yang lebih tahu adalah ahli jemaah. Jemaah masjid paling tahu, arif siapa yang miskin. Boleh tuan-tuan tahu, pandai-pandai tuan-tuan lah. Jadi tuan-tuan, saya ada 20 kilo, saya tak larat makan. Katakan saya tak larat makan. Bila saya tak larat makan, saya boleh bagi ke orang yang bukan miskin. Contohnya ustaz, betul tak ustaz orang bagi. Saya kadang orang main daging hantar kat rumah korban, tapi saya ambil lah orang bagi hibah. Tapi tolonglah janganlah lebihkan ustaz. Mana-mana ustaz saya ke, ustaz mana-mana ke. Sebab kalau ustaz tu bukan fakir miskin, kami bukan tujuan korban bukan untuk ustaz, bukan untuk ulama, bukan untuk tu guru. Korban bukan untuk ustaz, bukan untuk ulama, bukan untuk tu guru. Untuk orang miskin, orang susah. Tiba-tiba ustaz dapat daging batang pinang, tuan-tuan bagi, saya ambil ya. Tapi ini salah. Saya boleh ambil, dah tuan-tuan bagi, tapi rugilah pahala. Sepatutnya batang pinang ni fakir miskin, tapi orang pandang, banyak orang tak pandang apa saya. Fakir miskin yang dapat sudah, orang anggap remeh. Patutnya kalau betul-betul kita nak raikan fakir miskin lah VVIP, very 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 important person. Yang paling penting sekali dalam korban adalah fakir miskin. Dia adalah VVIP, bukan YB, bukan ustaz, bukan tok guru. Orang miskin tu yang kadang-kadang orang miskin lagi jauh pada masjid, kadang-kadang lagi jauh dia. Yang sedihnya kadang-kadang dah jauh lah masuk Kristian pun ramai. Betul tak kan? Pasal dia susah, Kristian yang main tolong dia. Ramai tuan-tuan. Dah lah Kristian jadinya. Jadi kita lupa kita lupa roh korban tu.
Ya, tuan-tuan nak bagi ustaz, bagilah. Bagilah. Nak bagi. Tapi ingat fakir miskin lah yang utama. Tak larat makan boleh bagi kat orang. Jual tak boleh. Bagi upah pun tak boleh. Kita ada 20 kilo, ada orang main kek sawit. Main kek sawit rumah kita. Kita nak bagi duit cash, duit tak ada dalam bank. Orang kek sawit tu kata macam ni lah. Dengar kata ada banyak daging korban. Ada 20 kilo. Bagilah kami seorang 5 kilo jadi tidak 5 kilo jadi kita pun okey lah noh, kira daging korban ni cukup daging korban cukup. Bagi daging korban cukup. Tak perlulah upah, tak perlulah duit. Kita pun bagi. Tapi masa kita bagi dia kata apa? Ni saya sedekah sedekah. Sedekah ke upah tu? Kita bagi pasal dia buat kerja kan. Itu bukan sedekah, itu upah. Boleh Itu upah. Walaupun kita kata ni saya sedekah itu bukan sedekah, itu upah. Bagi atas dasar kerja itu upah. Melainkan dia bagi tahu awal, ni kerja ni free. Contohnya lah, kerja ni free, kami halal. Lepas tu kita pun kata okey, kalau macam tu tak jadi bagi daging. Okey. Kalau dia dapat terima, okey. Tapi bila kita kata tak jadi, dia tak dapat terima, maksud dia nak upah tu. Bila bagi atas dasar kerja itu upah. Boleh lah. Itu yang banyak orang keliru. Hatta ustaz pun saya jumpa ada yang keliru. Banyak ustaz yang tukang sembelih korban kan, dia dapat canggih-canggih semua, hebat-hebat, batang pinang lah dengan ekor lah, hebat-hebat. Pasal apa? Ini saya hibah kat ustaz. Pasal apa hibah kat ustaz? Saya saja bagi. Pasal apa saja bagi? Yalah dia sembelih, upah lah tu. Itu upah lah. Sebab tu daging korban kalau ikut fatwa sebenar tak boleh bagi pada orang selain fakir miskin saja. Habis tu macam mana kita di Malaysia dapat? Jakim bincang pasal dah jadi budaya di Malaysia, bukan cerita sekejap, ni budaya yang dah ratusan tahun. Di Malaysia orang yang buat gotong royong dapat sekali. Betul tak? Maka Jakim Fatwa Kebangsaan saya tak ingat pada tahun bila keluarkan semua orang yang buat kerja korban dia berhak, dia bukan berhak, dia boleh harus menerima daging korban, tapi dengan syarat macam mana orang lain dapat, macam tu dia dapat. Boleh lah. Bila dia dapat lebih, dia jadi lain. Pasal apa dapat lebih? Dia mula jadi, dia tak jadi dapat dah, dia jadi upah. Betul tak? Walaupun kita kata kita bagi saja bagi. No, bukan saja bagi. Kalau betul-betul kita kesian pada orang buat kerja, kesianan dia buat kerja, senang saja. Pada tuan-tuan korban ni, pergi beli batang pinang, pergi bagi kat dia. Betul tak? Ataupun kalau kita ada 2 ekor lembu, seekor lembu kita sembelih korban, seekor lembu lagi kita sembelih sedekah. Betul tak? Yang korban kita bagi fakir miskin semua, yang sedekah ni terpulang. Kita dapat, kita nak jual ke, kita nak bagi upah ke, terpulang. Pasal ni bukan daging korban. Tapi ingat, kita tak dapat pahala kat dia seperti mana pahala korban. Pahala korban mungkin beribu ganda lebih besar daripada lembu sedekah tadi tu. Sebab korban ni kita dah sembelih untuk mendekatkan diri pada Allah. Semua untuk Allah, bukan untuk kita yang bersedap-sedap. Tuan-tuan kalau nak makan batang pinang ekor, kat kedai dia jual? Ada kan? Betul tak? Jadi tuan-tuan, lepas ni bila korban, ambil seperti mana orang lain ambil. Betul tak? Kita ambil sama sahaja. Jangan ada apa-apa advance tuan-tuan. Macam mana orang lain dapat, macam itulah kita dapat. Dan kalau nak bagi lebih, nak bagi canggih, sebenarnya fakir miskin. Saya di Penang ada satu masjid, saya mengajak, masjid tu besar, masjid daerah Penang. Dia cerita kat saya, imam ni cerita menangis, lelehat mata. Dia kata, ustaz, kami ni di Penang orang Melayu banyak juga susah tuan-tuan. Di Penang banyak ialah kerja penat tuan-tuan, sewakan mahal. Jadi banyak juga fakir miskin di taman dia tu. Jadi bila mereka sembelih korban banyak, masjid ni besar, biasanya memang nak dekat 20 ekor lah tuan-tuan, berbelah-belahan dekat 20. Jadi bila dia sembelih korban, mereka adalah nama senarai fakir miskin tu. Bagilah seorang satu, fakir miskin dapat. Macam orang lain dapat, macam tu fakir miskin. Sebenarnya tak kena sangat. Fakir miskin ni dia kena lebih sebenarnya. Sebab korban untuk dia. Tapi tak apalah kalau nak bagi lagu tu pun. Sebab tu kalau yang buat kerja tu ada fakir miskin, dia boleh dapat banyak. Betul tak? Yang buat kerja tu, kalau dia fakir miskin, boleh bagi lebih pada dia. Baik, fakir miskin dapat banyak tak apa. Jangan hak tak fakir miskin ni. Jadi tuan-tuan, bila mereka dah bagi semua kat fakir miskin, ada yang keluarga betul-betul susah ni, ayah dah pergi ambil, kadang-kadang anak mai pula. Betul tak kan? Anak ramai, makan tak cukup je lah dapat satu beg kecil kan. Mereka ramai, anak pula mai. Bila anak mai, kena halau balik.
Depa AJK yang jaga daging tu, hang ayah hang dah mai dah, hang pergi balik. Kenalah macam tu ya. Nangis imam tu tuan cerita. Jadi apa tujuan korban sebenarnya? Betul tak tuan-tuan? Apa tujuan korban ni? Korban kita nak menyantuni, menggembirakan, menyenangkan hati orang-orang yang susah, bagi mereka seronok. Betul tak tuan-tuan? Itulah tujuan sebenar-benarnya korban. Kalau kita tak boleh buat, tak payah buatlah tuan-tuan. Begitulah tuan-tuan. Saya yang sebab tu setengah masjid, kalau tuan-tuan nak kutip lebih pun tak apa. Dia kan korban tu kan, minta daging korban kan, satu bahagian kan, berapa ratus, ada 700, setengah, ada yang dah 800. Tentang bagi tahu pada orang masuk korban ni termasuk juga wang pengurusan dan upah orang yang mengurus. Sebenarnya orang yang urus dan daging korban tu dia berhak menerima upah. Sebab tugas sebenar sembelih daging korban tu adalah tuan korban sebenarnya. Tuan korban yang sepatutnya sembelih. Tuan korban juga lah sebenarnya dia kena lapah apa semua. Ni kerja tuan korban. Dan ni tuan korban tak buat. Tidak kan? Tuan korban tak buat. Jadi lantik orang. Tuan korban sepatutnya lah bayar upah pada orang yang bekerja tu. Boleh tak? Bayar upah. Tapi nak bayar upah pakai daging korban tak boleh. Maka pakai duit. Boleh lah. Tapi fatwa di Malaysia yang mana buat kerja boleh dapat atas dasar hibah. Boleh lah. Hibah sahaja. Bila hibah, tidak ada yang lebih berbanding dengan orang lain. Macam mana orang lain dapat, macam tu kita dapat. Kalau kesian, tentang kutip lebih, yang mana sembelih ni ke, yang buat kerja ni ke, kita apa? Kita bagi duit. Betul tak? Kita bagi duit lebih lah. Tapi kalau gotong royong tuan-tuan nak bagi, macam mana ramai-ramai? Betul tak? Semua pakat mai. Cuma nak bagi pada ustaz yang sembelih tu, siapa-siapa lah. Bagi daripada duit itulah yang kita kutip awal tu kan. Kutip awal tu. Boleh saja kita kutip lebih. Boleh saja bagi. Ya. Kebiasaannya kita kan ada tulang. Sebab kita memang daging tu kita boleh habis. Tulang kita potong dan kita cari selama ni kita bagikan tulang. Macam mana? Tak bagi makin miskin tu. Kita bagi juga. Yang mana yang datang, kadang-kadang yang tolong tu ada, kadang-kadang dia kata fakir kan. Miskin ada yang datang tolong. Jadi kita bagilah tulang supaya kita yang kita nak bagikan daging. Dia sebenarnya macam ni. Daging korban ni, semua daging korban tu tak boleh digunakan untuk upah satu. Boleh semua. Sebab Nabi SAW sebut tuan korban, kalau dia korban 10 ekor lembu pun, tiba-tiba dia jual kulit lembu tu. Man ba'a jilda udhiyatahu fala udhiyatalah, kata Nabi SAW. Siapa yang jual kulit korban, kulit untuk buat apa? Kompang. Mana ada orang makan kulit? Betul tak kan? Kulit. Siapa yang jual kulit korban, maka tidak mendapat pahala korban. Haram hukumnya. Walaupun kita dah korban 10 ekor lembu, orang miskin tak makan kulit, tapi kita tak boleh jual kulit. Pasal korban itu untuk Allah dan Rasul, jangan ambil apa-apa manfaat untuk diperjualbelikan. Kalau kita sendiri yang ambil nak guna buat kompang, boleh. Jadi isu bab tulang ni, kalau boleh bagi, ada setengah masjid dia buat macam ni, tulang tu dia buat sup. Buat sup makan, boleh juga. Tapi kenduri kan. Tapi saya maklumkan pada depa, kalau buat kenduri tu boleh, tapi tolong maklum juga pada fakir miskin. Betul tak? Pak maklum, nanti kami buat kenduri mai makan. Kalau depa tak mai tak apa. Yang ada yang buat kerja tak apa, kita dah maklum. Betul tak? Kita dah maklum. Ini ada satu masjid, depa buat kenduri untuk orang buat kerja ya. Yang tak buat kerja tak boleh mai. Ada masjid tu lagu tu. Yang buat kerja saja yang boleh mai, yang tak buat kerja tak boleh mai. Jadi situ dah jadi upah. Tentu jelas Dia dah jadi khusus untuk orang buat kerja. Padahal mana boleh kita buat upah. Jadi masjid tu saya tegur, saya kata tak boleh. Saya kata nak buat makan ni tak apa, tapi panggil fakir miskin. Masjid tu punya marah saya tuan-tuan. Oh, kalau ikut cara ustaz ni tak ada siapa nak buat kerja ustaz. Marah sungguh dia. Itu saya kata kat dia, kalau tak ada orang buat kerja tak payah buat korban. Itu jawapan saya. Lepas tu dia berkata kat saya, ustaz, kalau kami sembelih daging korban, tapi disebabkan ustaz bagi pandangan lagu ni, tak ada siapa yang nak buat kerja, lagu mana? Marah betul dia tuan-tuan. Saya kata dekat pengurusi masjid kot, bendahari, saya kata dia, kalau lagu tu tuan daging korban itu wajib upah orang uruskan. Betul tak? Keluarkan duit, pergi panggil orang tukang daging tolong urus. Boleh lah. Pasal apa? Pasal masjid ni perangai semua lagu ni. Itu ya tuan-tuan. Nak buat lagu mana? Maksud dia kalau tak dapat upah daging korban, tak mau buat kerja. Ustaz Harun dia kata kulit dia pun boleh jangan dengan sisi
kulit dia tu boleh dimakan kan? Ada cara dia. Kalau di Indonesia tu dia buat macam keropok, sedap. Kalau pandai buat lah, di Indonesia tu dia buat. Kalau pandai boleh lah. Tapi jadi cerita dia lagu ni tuan-tuan. Tuan-tuan buat masak pun, tuan-tuan panggil orang buat kerja, tuan-tuan panggil. Dan panggil juga fakir miskin. Kalau nak panggil semua ramai sangat. Tidak, katakan nak panggil semua satu kampung mai tak cukup lah pula. Yang tuan-tuan kenal fakir miskin tu, tuan-tuan maklum nanti kita buat kenduri mai. Hak fakir miskin jadilah takut tak cukup. Banyak kan? Ni ada sikit je. Panggil yang fakir miskin yang kita tahu ni, panggil lah dalam berapa orang kan, 10 orang, 20 orang. Katakanlah masa kita buat sup makan tu, dia siapa pun tak mai. Tak apalah kita makan. Kita dah panggil. Tidak ada dia yang tak mai. Sama juga kalau buat apa, tulang tadi tu. Ada setengah masjid, tulang tadi dipotong semua, bubuh semua dalam apa? Plastik. Jadi sama yang siapa maksud dia semua daging korban tu dia bagi sama rata semua. Boleh lah. Cumanya nanti ada bahagian perut ni boleh kata semua orang tak mau. Tidak, kecuali orang yang dah urus. Bukan senang nak urus perut ni. Tapi kalau perut tak ada siapa nak, siapa yang boleh urus ambil lah. Nah, siapa boleh urus ambil lah perut tu. Tapi tuan korban jual apa pun tak boleh. Tapi katakan kita dah bagi semua, ada orang yang tak nak ambil, betul tak? Perut ada orang tak nak ambil. Yang tak nak ambil ni terpulang pada siapa yang nak ambil. Nah, siapa nak ambil lah. Tapi kalau ada fakir miskin nak, sebaik-baiknya bagi kat dia lah. Sebab korban adalah untuk dia. Boleh lah. Tapi gitulah pendek saya nak ceritanya tuan-tuan. Kita yang buat kerja ni kita dapat atas dasar hibah. Bila hibah kita mesti dapat seperti mana orang lain dapat. Betul tak? Macam mana orang lain dapat, macam itulah kita dapat. Boleh lah. Saya ingat sebelum tuan-tuan bagi, tuan-tuan dah siap semua kot potong, betul tak? Potong bin. Tulis nama sisa lah. Itu lagi bagus. Sebab ada satu masjid dalam Kerian jugalah. Masjid tu depa ada tim yang uruskan korban. Tim yang uruskan korban ni, masjid ni dia satu kampung lah. Masjid ni dia tim yang uruskan korban ni tuan-tuan. Dah jadi budaya depa. Siapa yang urus korban ada dalam 7 orang, 10 orang. Depa yang urus korban ni, sebelum korban itu bagi pada orang lain, depa akan ambil dululah yang urus tu. Ini dah jadi budaya depa puluh tahun. Depa akan ambil batang pinang, depa akan ambil ekor, depa akan ambil tulang yang hak mahal-mahal tu. Depa ni ambil dulu kat depa. Hak yang baki mana-mandai lah fakir miskin ambil. Kami urus, kami sapu dulu. Yang ni haram seharam-haramnya tuan-tuan. Berdosa seberdosa-dosa tuan-tuan. Sangat besar dosa dia tuan-tuan. Bila ada satu imam tegur tak boleh sebab daging ni mana kita punya. Mana boleh ambil, betul tak? Suka hati ambil. Sejak bila daging korban kita punya? Tak ada dalam kitab siapa yang urusan korban maka daging korban dia punya. Mana ada? Daging korban tuan korban punya. Betul tak? Dan tuan korban kena bagi pada fakir miskin, sekurangnya 1/3. Jadi tuan-tuan, itu budaya mereka. Jadi tiap kali korban mereka lah paling seronok. Pasal mereka akan dapat daging-daging yang mahal-mahal. Bila datang seorang imam yang tegur, ada seorang imam datang tegur, kata tak boleh lagu ni, salah. Maka mereka pulau imam tu. Dan apabila tahun tu mereka tak urus korban, mereka akan bagi tahu kat orang kampung semua, kita boykot. Boykot. Kalau mereka tak dapat lah. Pasal mereka tu orang lama. Jadi kalau mereka tak dapat korban, mereka minta orang kampung boykot. Jadi kita tak boleh buat kerja lah macam tu. Memang tak boleh korban. Di kampung tu tak boleh nak korban. Tak boleh buat kerja. Kampung tu dia jauh sikit pada kampung orang tuan-tuan. Saya tak boleh sebut detail yang clear enggak. Jadi tuan-tuan, apa dia, bila tak boleh korban kena bagi kat depa, terpaksa bagi. Kalau tidak siapa nak urus kan? Kena bagi juga kat tim dia. Bagi kat depa, kena tahu depa urus, orang lain jangan kacau. Pi menjojo, depa sapu semua yang hak mahal-mahal, lepas tu baru dibagi kat orang lain. Kemudian yang cerita kat saya ni imam yang cerita. Budaya depa. Kemudian imam tu kata kat saya, ustaz, alhamdulillah ustaz, depa ni semua pun dah mati dah. Ni cerita mati dah tuan-tuan. Terutama dia ada seorang lah, dia punya apa? Kepala dia lah. Kepala dia ni lah yang duk hasut orang lain. Jadi kepala dia ni pun dah mati lah. Tuan-tuan tengok tuan-tuan, bila kita buat perangai lagu tu, bila kita mati orang tak kata innalillah. Tidak al-Fatihah. Allah ampunlah dosa dia. Bila kita buat perangai yang tak elok dalam hidup kita, walaupun kita ada kuasa pengaruh, bila kita mati tengok, orang tak kata innalillah, orang kata apa? Alhamdulillah mati dah dia. Sebab tu kita kena beringat tuan-tuan. Semua orang kat dunia ni, Perdana Menteri ke, menteri besar ke, ahli politik ke, mana-mana lah tuan-tuan,
hidup ni beringat-ingatlah. Betul tak tuan-tuan? Beringat-ingatlah. Kita manusia, kita ada limit. Jangan cross the border. Betul tak? Jangan cross the border. Bila kita lebihkan limit kita, tengok, gitulah jadinya. Tak apa tuan-tuan, saya cerita bab korban sikit tuan-tuan. Pandai-pandailah tuan-tuan urus tuan-tuan. Gitulah. Baik, kemudian yang ke-19, hukum makmum serentak dengan imam di situ. Mana ni? Baik, hukum okey. Jika makmum jadi beri salam tadi saya sebut dah. Kalau beri salam dia makruh, hilang pahala, tetapi tidak membatalkan solat. Kalau salam sontak tapi kalau dia salam dulu pada imam, batal sembahyang. Imam tak bagi salam, dia bagi salam dulu, batal sembahyang. Tapi kalau dia bagi salam sontak dengan imam, hilang pahala jemaah. Tapi kalau takbiratul ihram, kalau dia takbir serentak dengan imam, batal sembahyang dia. Tapi kalau dia takbiratul ihram kalau takbiratul ihram serentak dengan imam, batal. Tapi kalau salam sontak dengan imam, tak batal, hilang pahala jemaah. Baik, hukum makmum salam sebelum imam dengan niat mufaraqah. Ini cerita lain pula. Ini dia katakanlah, ni contoh makmum nak terkentut. Imam baca tahiyat lambat. Satu kan, ada imam kadang baca lambat. At-tahiyatul mubarak, slow tuan-tuan. Kita belakang duk tahan kencing. Bila dia nak salam, kita duk tahan kencing ni, duk tahan kentut. Dia duk baca satu. Kita pun dah tak tahan sangat, kita niat mufaraqah dulu. Niat mufaraqah ni maksud dia niat keluar jemaah. Macam mana ustaz? Saja aku keluar jemaah ke? Bukan. Tuan-tuan nak keluar jemaah tu niat lah tu. Tuan-tuan niat dan tuan-tuan putuskan aku keluar pada jemaah. Macam tu, dalam hatilah. Niat keluar daripada jemaah. Bila tuan-tuan dalam hati tuan-tuan aku keluar pada jemaah, tuan-tuan pun bagi salam. Imam tak bagi salam ni. Kita dah niat keluar pada jemaah. Niat ni tuan-tuan nak sebut, boleh saja aku keluar pada jemaah ke, kemudian tuan-tuan bagi salam. Sakit perut, nak terkencing. Jadi tuan-tuan bagi salam, imam tak bagi salam lagi. Tuan-tuan bagi salam, tuan-tuan pun balik. Batal ke tak batal? Kalau tak niat mufaraqah memang batal tuan-tuan. Siapa yang tak niat mufaraqah, dia apa? Dia bagi salam tak niat mufaraqah pun. Dia tak tahan nak kencing, dia terus bagi salam. Tak niat keluar pada jemaah, batal sembahyang dia. Dia kena ulang balik. Dia mana boleh keluar jemaah sebelum imam. Faham tak? Kalau dia tak niat mufaraqah, tak niat keluar pada jemaah, dia bagi salam, batal sembahyang dia. Okey dah. Kita tengok. Apabila makmum beri salam sebelum imam dengan niat mufaraqah, dia mufaraqah niat keluar jemaah, kemudian dia bagi salam. Maka hendaklah ditilik jika perbuatannya itu dengan sebab uzur, tidaklah batal sembahyangnya. Kalau ada uzur lah, nak terkencing, nak terkentut, sakit perut, apa benda lagi, itu semua uzur. Jadi bila uzur tidak membatalkan sembahyang, dia boleh niat keluar dan dia bagi salam, boleh tak? Termasuk juga uzur, katakanlah dia teringat tengah duduk tahiyat akhir, kunci Y16 dia ada motor, kunci motor Y16 dia ada kat motor. Kalau kadar kris dah 20 tahun ambil pi lah, orang tak curi lah. Ini Y16 yang 12,800 tu tuan-tuan, baru teringat kunci ada kat motor. Boleh bagi salam. Sebab itu darurat tuan-tuan, harta. Boleh tuan-tuan teringat terus bagi salam, tak batal pun sembahyang tu. Boleh lah. Tu darurat juga nak menyelamatkan harta. Baik, kemudian ataupun isteri teringat kat rumah masa tengah duduk terakhir, isteri teringat serika tak tutup ke, dapak tak tutup ke, ini semua bahaya ni. Dia boleh juga bagi salam dulu. Imam memanjangkan sangat bacaannya, uzur itu, imam memanjangkan sangat bacaannya atau imam meninggalkan sunat-sunat yang dikehendaki dengan sengaja, seperti tahiyat awal dan kunut atau bacaan surah dan sebagainya. Imam sengaja meninggalkan antara uzur itu. Ini antara uzur, antara uzur yang boleh kita kita mufaraqah, imam baca panjang sangat. Boleh. Ada sahabat Nabi baca panjang, nama dia Muaz bin Jabal, sembahyang maghrib baca Al-Baqarah panjang. Orang mufaraqah, orang bagi salam. Pasal orang tu dia jaga tanaman tuan dia, kena jaga air kan. Jadi takut air tu pecah ke, terlebih ke. Muaz sembahyang maghrib baca Al-Baqarah. Mana ada orang buat lagu tu? Sembahyang dia sah dan Nabi marah pada Muaz.
Sembahyang dengan orang jangan baca panjang-panjang. Maghrib pula tu baca Al-Baqarah kan. Kemudian atau imam meninggalkan sunat-sunat yang dikehendaki. Contohnya imam tinggal tahiyat awal. Tasyahud awal, tahiyat awal lah. Tinggal tahiyat awal tak batal sembahyang. Tapi imam yang tinggal tahiyat awal, kalau kita nak mufaraqah dengan dia boleh. Boleh lah. Dan kunut ataupun imam sengaja tinggal kunut, boleh juga kita mufaraqah dengan dia. Tapi kalau tak mufaraqah itu lebih baik. Ingatlah, tak mufaraqah itu lebih baik. Ni dia nak kata boleh saja, boleh mufaraqah. Tapi yang lebih baik tak payahlah mufaraqah. Atau bacaan surah dan sebagainya, ataupun imam tak baca surah. Sembahyang Isyak, Maghrib, Subuh dia tak baca surah, baca Fatihah, rukuk. Kalau imam lagu ni pun juga, kalau kita nak mufaraqah boleh. Itu termasuk dalam keuzuran. Tapi kalau tuan-tuan tak mufaraqah, itu lebih baik. Kalau imam tadi dia baca Fatihah, dia akan yang kedua tu rukuk terus sujud. Jadi makmum belakang tak ada yang baca Fatihah. Jadi macam mana sembahyang makmum? Tuan-tuan, bagus soalan tu. Imam baca Fatihah, baru kita nak baca. Lepas imam habis baca Fatihah, baru kita nak baca Fatihah. Tak. Dia rukuk tu. Tak, dia rukuk tu. Jadi selalu dia makmum. Ya. Dia baca surah baru. Betul. Makmum baca. Kita makmum masa imam baca Fatihah kan kita diam. Betul ya? Kita memang diam, sunat diam. Jangan imam baca Fatihah kita pun baca Fatihah. Jadi makmum tu dia ikut dulu. Ya. Ya. Jadi bila imam habis baca Fatihah, baru kita start baca Fatihah. Betul tak? Imam dah amin, baru kita baca Fatihah. Sebab tu imam sunat tunggu sekejap. Sekejap kan? Dalam kadar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 3 kali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tak perlulah kita baca kat lidah. Dalam hati jadilah. Supaya apa? Imam makmum tu dah habis baca Fatihah ataupun dah tengah Fatihah kan, baru kita start baca surah. Katakanlah imam tu dia habis baca Fatihah, dia rukuk, kita tak baca Fatihah lagi. Ataupun ada satu imam yang saya pernah jumpa, dia sembahyang Maghrib, dia baca Fatihah, lepas habis baca Fatihah dia terus baca surah. Dia baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu akbar. Nun ya. Memang ada satu ayat nun tuan-tuan. Surah Al-Qalam. Itulah ayat yang paling pendek tuan-tuan. Nun. Ingatkan dia nak sambung wal qalami wa ma yasturun, tak? Nun. Allahu akbar. Mana nak ada orang baca Fatihah kat belakang? Saya tengok dekat surau. Saya menggeleng kepala, ada juga imam lagu ni. Kan lebih baik baca qul huwallahu ahad, tidak? Ataupun baca qul a'udzu birabbin nas ke? Bagi makmum sempat baca Fatihah. Katakanlah imam rukuk, makmum punya Fatihah lagu mana? Baik, kalau jadi lagu ni, maka ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, makmum diberi keuzuran. Makmum boleh baca Fatihah sebelum imam naik daripada sujud yang kedua. Ni uzur kan? Uzur. Makna dia makmum baca Fatihah juga, imam pilih imam tu apa? Rokok, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua sebelum imam naik daripada sujud yang kedua. Boleh lah. Sebelum imam naik pada hak rokok lah, sebagai orang sebut hak rokok. Kalau imam tu dah angkat kepala pada apa? Sujud yang kedua kan, kita tak habis lagi, kita mufaraqah lah. Kalau kita tak mufaraqah, imam dah berdiri, dah sampai nak berdiri, kita tak mufaraqah, batal sembahyang kita. Boleh lah. Sebab kita dah tertinggal satu rakaat dengan imam. Makna dia, kita boleh habiskan Fatihah, imam kita habis kat dia lah, sampai sujud yang kedua tu. Kalau dah imam dah bangun sujud kedua, kita tak habis lagi, kita boleh niat mufaraqah. Ataupun kalau tak niat mufaraqah, kita buat apa? Kita nak buat apa? Kita ikut imam lah. Ikut imam tu boleh lah. Ikut imam tu je lah. Ataupun kadang sujud, ataupun yang mudahnya waktu sujud yang kedua tu tak habis, kita turun terus sujud. Turun terus sujud tu tak perlu rukuk lah. Kita dah terlepas rukun dah. Boleh lah. Kita dah terlepas rukun satu rakaat dah. Tapi yang senangnya, yang lagi satu cara yang lebih mudah lah. Yang ni selalu jadi hiasan, saya pun pernah jadi. Contohnya imam baca sedap sangat. Katakanlah satu hari Pak Ibrahim baca sedap, tuan-tuan belakang menangis semua. Pak Ibrahim bawa lagu Nahwan contohnya lah, tuan-tuan menangis semua, tuan-tuan lupa nak baca Fatihah. Ini banyak kali tak jadi kat saya. Sedap. Pernah jadi di ada satu surau, imam tu baca memang betul-betul sedap lah. Imam ni main import pada mana tau, baca sedap, makmum lupa baca Fatihah. Imam pula dah habis baca Fatihah, tak tunggu masa asar, dia terus baca surah.
Patutnya lepas Fatihah kan saya kata 3 kali subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, bagi sengkang masa tu. Sunat. Ni imam dia tak bagi masa, dia terus baca surah. Surah dia sedap. Bila surah sedap, makmum layan dia. Bila imam rokok, semua baru tengah. Fatihah tak baca. Dia apa? Hanya Ya, kalik lah tuan-tuan, dia apa? Khayal. Hanya hanyut lalai macam tu. Jadi tuan-tuan, macam mana nak buat? Ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama, dia rokok dengan imam. Tadi pilihan pertama yang saya sebut dah, ni pilihan kedua. Imam rokok, kita pun rokok. Tapi tak baca Fatihah lagi. Tak apa. Nanti imam bagi salam, tambah 1 rakaat. Ini yang saya buat. Saya pun kena macam itulah saya buat. Tapi nanti orang pelik. Pasal apa orang pelik? Dia ni semayang 5. Dia tak tahu kita lupa baca Fatihah. Sebab tu kita jangan pelik kalau ada orang naik. Saya pernah tengok berkali ya. Dia semayang dengan kita 4 rakaat dengan imam, tiba-tiba dia naik tambah 1. Jangan pelik. Boleh jadi dia tertinggal Fatihah. Dia terlupa. Dia salam bersama dengan imam, batal semayang dia. Boleh ya? Batal semayang dia. Jadi itulah cara dia. Tapi kalau tuan-tuan jenis baca laju, tuan-tuan boleh je imam rokok tu kita habis Fatihah. Tidak? Baca laju. Dan tuan-tuan kena ingat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa harakat untuk dhalin tu? 6. Wajib 6. Mad lazim kali musaqqal. Tapi kalau tuan-tuan baca 2, tuan-tuan baca 4, semayang tetap sah. Boleh Tapi pahala kurang sikit Boleh jangan tuan-tuan ingat bila baca waladdallin tak cukup. Tak cukup 4, 6 batal semayang. Tak batal semayang. Ya, kalau tuan-tuan nak kejar imam, kalau tuan-tuan baca tak cukup 6 pun tak apa. Boleh tapi kalau dari segi hukum tajwid, dia kata wajib baca 6. Wajib di sini bukan wajib berdosa. Wajib pada hukum tajwid. Macam kita lah main sekolah, wajib pakai baju sekolah. Bukanlah mana tak pakai baju sekolah dia azab dalam neraka, tuan-tuan. Boleh dia wajib pada undang-undang sekolah. Wa mad lazim kalimi musaqqal, wajib pada hukum tajwid, bukan wajib pada hukum syarak. Wajib pada hukum tajwid baca 6. Kalau tak baca 6, makna dia kita tak menunaikan hak hukum tajwid, begitulah. Tapi dari segi bahasa, dari segi sah, tak ada masalah. Boleh tapi yang 6 tak apalah. Tapi kalau yang 2 harakat tu jangan tinggal pula. Contohnya Ar-Rahmanir Rahim, kan panjang kan. Jangan tuan-tuan potong pula. Bila tuan-tuan potong, dia akan buang alif. Yang 2 harakat jangan potong tuan-tuan. Yang 2 harakat jangan potong. Potong 2 harakat, tuan-tuan akan buang sama ada alif, waw atau ya. Boleh Contohnya Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim, kan panjang. Jangan tuan-tuan baca Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim tak ada alif kan. Tuan-tuan dah buang alif di setelah mim. Mesti banyak. Ar-Rahmanir Rahim. Dia bukanlah panjang sangat, 2 harakat je. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Manir Rahim. Betul tak? Nampak? Rahim pun sama, mesti Ar-Rahmanir Rahim 2 4 6. Jangan Ar-Rahmanir Rahim. Tuan-tuan dah buang ya. Betul tak tuan-tuan? Ar-Rahmanir Rahim batal semayang. Pasal tuan-tuan dah buang ya. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin kita baca panjang, Maliki Yaumiddin. Tapi ada kiraat baca Maliki Yaumiddin, boleh juga. Tapi din panjang. Betul tak? 2 4 6 Maliki Yaumiddin 2 4 atau 6. Maliki Yaumiddin 2, Maliki Yaumiddin 4, Maliki Yaumiddin 6. Boleh tapi jangan Maliki Yaumiddin batal semayang, dia buang ya. Boleh yang 2 harakat jangan buang. Tapi kalau hak 6, yang 5 4, tuan-tuan kalau boleh baca, biarlah boleh baca. Tapi kalau tuan-tuan baca hak yang 5, tuan-tuan baca 2, hak 4 tuan-tuan baca 2, hak yang 6 tuan-tuan baca 2, semayang tetap sah, makna pun tak lari. Boleh itu asas hukum tajwid. Janganlah waktu tuan-tuan nak kejar imam, tuan-tuan tetap nak 6 juga tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dah kita duk terkejar imam tadi tu. Waladdall dah cukup 2 harakat lebih tu tuan-tuan, boleh dah. Makna tak berdosa pun dan makna pun tak lari pun. Terlajak tuan-tuan. Tak perasan. Okey, habis tuan-tuan. Akan datang kita akan sambung di kita ulang baliklah 20 tu. Boleh no? Ulang baliklah, tak apa, pendek tu. Akan datang kita di masalah yang ke-20.
Cukup sekadar itu, saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada akhir bulan ni, insyaAllah akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an humma tafarraqna ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahnuman tuda wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.